Assalamualaikum. Okey, kita nak masuk bab yang last kali dalam Form 4 tingkatan 4, ekonomi tingkatan 4, iaitu pengeluaran ataupun kita panggil production in English. Macam biasa, sebelum saya nak terangkan semua topik pengeluaran ni, semua subtopik ni, saya nak explain dulu dekat korang overview. Overview mengenai bab pengeluaran ni. Apa yang korang akan belajar dalam bab pengeluaran ni, so apa yang korang akan belajar dalam bab pengeluaran ni? Yang pertama, korang akan belajar mengenai konsep pengeluaran. Korang kena tahu apa maksud pengeluaran, and then apa yang terlibat dalam proses pengeluaran. Lepas tu korang akan belajar mengenai fungsi pengeluaran jangka pendek. Itu yang pertama. Itu semua ni cerita pasal pengeluaran sahaja, konsep pengeluaran. And then yang kedua, korang akan belajar mengenai kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni adalah segala kos-kos ataupun belanja yang firma tu kena keluarkan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Korang akan belajar apa contoh-contoh kos pengeluaran yang terlibat, and then korang akan belajar cara pengiraan. Macam mana korang nak kira kos pengeluaran tu, and then apa hubungan antara perubahan output dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni dia ada dia ada contoh-contoh kos pengeluaran. Ada beberapa contoh kos pengeluaran yang ada hubungan dengan perubahan output. And then yang ketiga, korang akan belajar mengenai konsep hasil dan untung. Bila firma ni dia menghasilkan barang dan perkhidmatan, dia buat pengeluaran, dia akan buat hasil dan untung. So kita akan belajar konsep hasil, apa itu hasil dan cara untuk kira jumlah hasil. And then kita akan belajar juga konsep untung dan macam mana cara untuk kita kira jumlah untung. Lepas tu yang keempat, apa yang korang akan belajar dalam bab pengeluaran ni ialah tahap pengeluaran paling cekap. Macam mana korang nak tentukan tahap yang mana yang pengeluaran dia paling cekap. So yang ini korang akan belajar mengenai hukum pulangan berkurangan. And then korang akan belajar 3 tahap pengeluaran. Yang ni saya akan cerita kemudian lah. Ada tahap 1, 2, 3 dan tahap mana yang paling pengeluaran dia paling cekap. And then yang kelima, korang akan belajar mengenai productivity. Productivity tu apa, guys? Productivity tu adalah keupayaan sesebuah firma tu untuk meningkatkan dia punya pengeluaran. Dalam productivity ni korang akan belajar konsep productivity and then apa faktor-faktor yang mempengaruhi productivity. Dan yang last kali korang akan belajar mengenai externality. Externality tu maksudnya kesan luaran. Externality ni dia adalah kos ataupun faedah yang tak diambil kira dalam proses pengeluaran ataupun dia tak diambil kira dalam penggunaan barang dan perkhidmatan. So korang akan belajarlah 2 jenis externality, iaitu externality negatif ataupun nama dia cost social. Cost social ni adalah externality negatif lah, dan apa contoh-contoh cost social tu. And then externality positif. Externality positif tu nama lain dia ialah faedah sosial dan apa contoh-contoh faedah sosial. Ada 6 poin penting yang korang akan belajar dalam bab 4 pengeluaran. So sekarang ni saya nak fokus dekat poin yang pertama sekali, iaitu konsep pengeluaran. First, saya nak explain dulu mengenai maksud pengeluaran. Maksud pengeluaran ni kalau ikut dalam buku teks, dia adalah satu proses yang menggabungkan semua faktor pengeluaran. Apa faktor pengeluaran yang sebelum ni kita belajar? Ada BMTU, buruh, modal, tanah, usahawan. So dia gabungkan semua faktor pengeluaran tu untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Pengeluaran ni dia kena mengena dengan apa, guys? Pengeluaran ni dia kena mengena dengan penawaran. Korang ingat tak, korang dah pernah belajar kan penawaran ataupun supply ni? Apa yang melengkapkan penawaran ni adalah pengeluaran. Kenapa firma-firma ataupun pengeluar dia hasilkan barang di perkhidmatan? Sebab nak memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Sebab itulah terjadinya pengeluaran. So pengeluaran ni kita boleh takrifkan juga sebagai satu proses kita tukarkan input kepada output. Input tu apa? Output tu apa? Input ni, input kan, dia nak tukarkan daripada input kepada output. Korang kena ingat input ni adalah
faktor pengeluaran. Apa faktor pengeluaran yang kita belajar? BMTU kan, faktor pengeluaran. BMTU, buruh modal tanah usahawan. Kan tadi saya bagi tahu maksud pengeluaran tu ialah dia gabungkan semua faktor pengeluaran kan. Dia gabungkan maksudnya diguna faktor pengeluaran tu. Korang kena ingat yang input ni ialah faktor pengeluaran yang terdiri daripada buruh modal tanah usahawan. Okay, so input ni dia adalah barang yang first kali. Okay, ataupun kita boleh panggil sebagai bahan mentah. Bahan mentah ataupun orang putih kata raw material. Ini kiranya input ni adalah A, output tu adalah Z. Okay, so dia tukarkan daripada A ke Z. Ini adalah barang yang first kali. Input tu adalah barang yang first kali. Dia daripada sumber alam semula jadi. Okey, input ni dia daripada alam semula jadi. Yang sebelum ni kita ada belajar kan, sektor ekonomi ada sektor utama, ada sektor kedua, ada sektor ketiga kan. So yang bahan input ni, faktor pengeluaran ni dia daripada sektor utama, di mana dia adalah hasil daripada alam semula jadi. Input ni ialah apa yang kita gunakan. Okey, apa yang kita gunakan. Kita gunakan apa untuk hasilkan apa. Ini apa yang kita hasilkan. Okey, so dari input ni kita boleh anggap juga sebagai bahan mentah ataupun raw material. Yang output ni kita boleh anggap juga sebagai barang akhir, ataupun orang putih kata finished goods. Barang akhir. Barang akhir ataupun finish good ni adalah barang yang terus sampai kepada pengguna. Bila pengguna dapat je barang tu, terus dia boleh pakai, terus dia boleh makan, terus dia boleh guna barang tersebut. Itu adalah barang akhir ataupun finish good. So input ni adalah barang yang first kali, barang yang first kali kita guna. Output ni barang yang last kali yang kita hasilkan. Sebab tu saya anggap input ni A, output tu Z, macam tu. Okay, so contoh apa tahu? Contoh, okay, contoh katakanlah apa barang yang terus kita boleh guna. Cuba korang bagi contoh apa barang yang terus kita boleh guna. Okay, saya bagi contoh lah. Contohnya macam roti. Okay, roti, katakanlah ni roti. Aduh, tak reti lukis lah. Hentam sajalah. Okay, ni katakanlah roti gardenia. Roti gardenia kan enak dimakan begitu saja. Korang boleh pergi dekat kedai, korang terus grab, ambil roti gardenia tu, makan kan. Yang pasti korang kena bayar dulu kan. Okay, so roti gardenia ni, roti ni adalah output ataupun barang akhir. Barang akhir tau. Okay, so nak jadikan roti gardenia ni, nak jadikan roti ni, apa barang yang first kali kita guna untuk jadikan roti ni? Apa input dia? Input dia terdiri daripada bahan mentah kan. So nak jadikan roti ni apa barang first kali? Barang yang first kali yang kita gunakan untuk jadikan roti ni adalah gandum, ladang-ladang gandum tu. Okay, so gandum ialah input, manakala output adalah roti. Okey, roti ni adalah barang akhir, gandum ni adalah bahan mentah. Macam tu, faham tak? So pengeluaran ni adalah satu proses untuk dia tukarkan input kepada output. Dia gunakan input untuk dia hasilkan output. Begitu. Kalau ikut dalam buku teks ni, contohnya perabot. Okey, contoh perabot. Perabot tu adalah output. Okey, perabot tu output. Perabot ni kita terus boleh gunakan. Itu adalah barang akhir. So, apa barang yang first kali kita guna untuk hasilkan perabot? Barang yang first kali apa? Apa hasil alam semula? Jadi, apa bahan mentah dia adalah? Pokok. Tanya sama pokok. Pokok. Daripada pokok tu, orang akan tebang pokok. Ni pokok kan. Orang akan tebang pokok, ambil kayu dia. Okey, so daripada kayu tu dia buat perabot. Gitu, nampak? Okey, itu contoh. Okey, sekarang ni korang dah faham kan apa maksud pengeluaran, apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran. Okey, sekarang ni korang kena faham, korang kena
belajar apa yang terlibat dalam proses pengeluaran. Dalam proses pengeluaran tu apa yang terlibat? Okey, dia ada 4 benda guys. Ada 4 benda. Kiranya proses pengeluaran ni tak akan terjadi kalau tak ada 4 benda ni. Kalau salah satu tak ada pun memang dia tak akan jadi proses pengeluaran. Apa benda tu? Okey, yang pertama, apa yang terlibat dalam proses pengeluaran adalah firma. Firma ataupun syarikat ataupun pengeluar. Okey, lepas tu yang kedua, apa yang terlibat dalam proses pengeluaran? Input. Input yang kedua, input. Okey. Yang ketiga, apa lagi yang terlibat dalam proses pengeluaran? Kalau ada input, of course ada output. Output ni ada, mesti kena ada. Okey, and then yang keempat, apa lagi yang terlibat dalam proses pengeluaran adalah jangka masa pengeluaran. So, ini adalah 4 benda yang terlibat dalam proses pengeluaran. Kalau salah satu ni tak ada, memang tak jadi. Pengeluaran tu tak akan terjadi. Okey? Kita tengok yang pertama sekali, firma. Firma ni boleh kita panggil, dalam bahasa Inggeris kita panggil firm lah. Firm ke, company ke. Okey, ataupun pengeluar, producer ke. Okey, itu adalah firma. Okey, firma ni apa sebenarnya? Okey, firma ni adalah tempat di mana barang ataupun perkhidmatan tu dihasilkan. Okey, mesti kena ada tempat. Kalau tak ada tempat, macam mana? Takkan nak buat kat merata-rata kan? Mesti kena ada tempat. Okey, iaitu kilang. Kilang tu kita panggil firma lah. Firma. Okey, firma syarikat. Kilang-kilang ataupun warehouse ni kita panggil firma lah. Kita anggap dia sebagai firma. Okey, tempat di mana kita hasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, firma ni kalau ikut dalam buku teks, dia adalah satu unit ekonomi yang produktif, sama ada organisasi ataupun unit pengeluaran yang merancang dan menggabungkan faktor pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, itu maksud firma. Firma ni dia berfungsi sebagai apa? Apa peranan dia? Okey, firma ni dia membekalkan barang dan perkhidmatan. Macam saya cakap tadi, firma tu adalah satu tempat yang menghasilkan barang di perkhidmatan. So, dia akan supply, dia yang membekalkan barang dan perkhidmatan. Okay. And then, peranan firma ni, dia adalah pengguna faktor pengeluaran. Okay. Dia yang gunakan ke semua faktor pengeluaran buruh, modal, tanah usahawan, firma yang gunakan. Okay. Itu adalah peranan firma. Okay. Firma ni, korang kena tahu firma ni ada 2 jenis. Okay, satu firma awam. Firma awam ni maksudnya kerajaan punya lah. Kerajaan punya. Contohnya macam KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, ataupun PNB, Pemodalan Nasional Berhad. Okey, itu adalah firma kerajaan, firma awam. Okey, firma awam. Kerajaan punya. Yang kedua, firma swasta. Firma swasta ni dia bukan kerajaan. Okey, dia bukan under kerajaan. Contohnya apa? Contohnya macam AirAsia, syarikat AirAsia ataupun Public Bank. Itu contoh syarikat swasta. Firma awam dengan firma swasta ni dia punya objektif dia lain tau. Okey, dia punya matlamat dia lain. Kalau macam firma swasta, okey, private punya, dia lebih fokus, dia memang fokus kepada keuntungan. Okey, dia berniaga memang dia nak cari untung je. So dia akan memaksimumkan keuntungan dan juga jualan. Tapi kalau untuk syarikat awam, kerajaan ni tak, dia lebih fokus kepada kebajikan masyarakat. Okey, dia nak jaga kebajikan masyarakat. Lepas tu, saiz firma. Saiz firma ni sebenarnya dia ada 5. Okey, dia ada 5. Tapi kalau dekat dalam buku teks ni, dia tulis 2 je. Saiz yang kecil dengan saiz yang besar. Contoh saiz firma yang kecil adalah milikan tunggal. Dan contoh saiz yang besar ialah syarikat berhad. Okey. Sebenarnya korang kena tahu sebenarnya ada 5 saiz syarikat. Kalau kita nak buka bisnes kan, bisnes apa-apa bisnes lah kan. Bisnes ni ada 5. Okey, 5 iaitu yang pertama yang paling kecil sekali adalah milikan tunggal. Yang ni kalau dia seorang-seorang je buat bisnes tu, yang itu biasanya kalau kita tengok enterprise, kalau ada nama syarikat tu enterprise kan. Itu maksud milikan tunggal. Itu yang paling kecil sekali. Okey, yang kedua perkongsian. Perkongsian ni dia lagi besar daripada milikan tunggal lah. Syarikat tu dikongsi. Okey, dikongsi dengan partner-partner dia. Okey, yang ketiga
Yang ketiga ialah sendirian berhad. Sendirian berhad ni contohnya apa tau? Contohnya macam syarikat DHERB sendirian berhad yang ahli syurga terlajak laris tu, dia punya syarikat DHERB sendirian berhad. Tu contoh sendirian berhad. And then yang lagi besar daripada sendirian berhad adalah awam berhad. Awam berhad ni contohnya macam Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad, TNB, tu memang syarikat yang besar lah. Kalau syarikat awam berhad ni ataupun syarikat berhad ni, itu saiz syarikat yang besar. Tapi ada yang paling besar, lebih lagi besar daripada syarikat berhad, iaitu koperasi. Koperasi tu adalah saiz syarikat yang paling besar lah. Firma-firma yang mengeluarkan keluaran yang sama ataupun hampir sama, dia buat barang yang sama. Kalau contoh syarikat A, syarikat B, syarikat C. Firma A, firma B, firma C, ketiga-tiga firma tu dia semua keluarkan barang yang sama. So, firma A, firma B, firma C tu dia akan bergabung, dia boleh membentuk satu industri. Contohnya, industri kereta. Industri kereta terdiri daripada syarikat Proton, syarikat Pro2, syarikat Toyota, syarikat Honda. Semua-semua tu dia akan membentuk industri kereta. Contoh. Okay guys, kita dah settle firma. Firma kita dah settle. Okay, lepas tu yang kedua yang terlibat dalam proses pengeluaran ialah input. Okay, input ni apa? Okay, input tu macam saya beritahu tadi, input tu ialah faktor pengeluaran. Okay, faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Input ni dia ada dua jenis input tau. Okay, input dia ada dua jenis, iaitu input tetap. Input tetap ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil fixed input. Okay, yang kedua input berubah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil variable input. Macam mana korang nak bezakan antara input tetap dengan input berubah? Kalau input tetap, maksudnya dia punya kuantiti. Kuantiti faktor pengeluaran tu adalah tetap, tak berubah, walaupun tingkat output tu berubah. Okey, apa tu tingkat output? Tingkat output tu adalah pengeluaran. Output tu maksudnya keluaran. Tingkat output tu adalah penghasilan barang dan perkhidmatan. Okey. Kalau input tetap ni, dia tak depend on tingkat output. Maksudnya, kalau tingkat output tu meningkat ataupun tingkat output tu menurun ataupun kosong ke apa ke, dia takkan efek input tetap. Faktor pengeluaran yang digunakan tu, kuantiti dia akan sama sahaja. Dia tak berubah. Walaupun pengeluaran tu meningkat ataupun pengeluaran tu menurun ataupun tak ada pengeluaran langsung, dia tak keluarkan barang langsung, okay, dia takkan efek input tetap. Okay, faktor pengeluaran yang digunakan tu kuantiti dia, berapa banyak yang digunakan. Contoh kalau satu-satu je diguna, kalau dua-dua je diguna, dia takkan berubah. Okay, contohnya apa? Contoh apa input tetap ni? Okay, apa contoh input adalah faktor pengeluaran kan? Okay, contoh faktor pengeluaran yang kita boleh kaitkan dengan input tetap, contohnya macam faktor pengeluaran tanah. Okay, faktor pengeluaran tanah ni contohnya macam bangunan kilang kan. Kilang ni dia punya faktor pengeluaran. Okay, dia punya faktor pengeluaran ini kita anggap sebagai input tetap, di mana kuantiti kilang tu tak berubah. Okay, walaupun pengeluaran dia banyak, walaupun dia hasilkan barang banyak ataupun dia hasilkan barang sikit ke ataupun tak ada pengeluaran langsung, kilang dia, kuantiti kilang dia still sama. Contoh dia ada kilang satu je lah kilang tu diduduk kat situ. Faham tak? Okay, walaupun pengeluaran tu meningkat, contoh dia dapat order banyak kan, dia pun keluarkanlah barang banyak, tapi dia takkan efek ni. Kilang ni memang satu, dia takkan tambah, dia takkan kurang, memang tu je. Faham tak? Itu maksud input tetap. Kuantiti dia tak berubah. Kalau satu-satu je, kalau dua-dua je. Contoh macam pandemik COVID-19 kan. Katakanlah macam government kan, dia suruh tutup semua kilang. Semua kilang semua diarah tutup. Okay, bila semua kilang tutup, pengeluaran berlaku tak? Tak ada. Pengeluaran tak berlaku langsung. Tapi walaupun pengeluaran tu tak berlaku, kilang tak produce barang, tapi kilang tu tetap ada kat situ kan. Kilang tu tak lari kat mana, memang ada kat situ je. Okey, kilang tu satu tu je, dia tak akan tambah kilang lain. Dia tak akan tambah lagi satu kilang ke ataupun dia buang kilang tu ke, dia
jual kilang tu, tak. Kilang tu satu tu je. Faham tak? Itu maksud input tetap. Dia punya kuantiti dia tak berubah. Kuantiti faktor pengeluaran tu tak berubah. Dia hanya gunakan kuantiti itu saja. Kalau satu kilang tu je. Contoh yang lain, okey, contoh faktor pengeluaran yang lain, contohnya macam modal. Okey, faktor pengeluaran modal ni kita boleh bagi contoh sebagai mesin. Okey, mesin. Contohlah macam syarikat Top Glove kan, dia hasilkan sarung tangan getah kan, tengah dapat permintaan yang ramai. Banyak permintaan sekarang ni kan, sebab sarung tangan getah ni digunakan secara meluas dekat hospital apa semua untuk rawat pasien-pasien COVID ni. Sarung tangan tu sangat penting sekarang ni. Okey, so Top Glove ni dia perlukan mesin. Okey, mesin untuk produce sarung tangan getah tu. So, contoh kalau mesin dekat syarikat Top Glove tu ada 10, dia punya kuantiti 10 je. Walaupun kilang tu tak buka, dia still mesin tu 10. Dia tak akan tambah jadi 11, 12, tak ada. Okay, walaupun dia dapat permintaan yang tinggi, okay, order banyak kan, order banyak, sepatutnya tambah mesin, tak, dia tak tambah mesin. Itu maksud input tetap. Kuantiti dia tak berubah. Okay, lagi satu input tetap ni, jangka masa pengeluaran tu pendek. Okay, biasanya firma-firma yang menggunakan input tetap ni adalah firma-firma yang baru tau. Okey, firma-firma yang baru masuk pasaran, biasanya macam syarikat-syarikat yang baru mula berniaga ni, dia tak ada modal yang banyak. Contoh, walaupun demand banyak, okey, demand banyak, dia nak keluarkan barang banyak kan, tapi dia tak ada duit untuk dia beli mesin yang baru. So, dia terpaksa pakai mesin berapa yang ada tu. Contoh kalau dia ada 10 mesin, dia akan pakai 10 mesin untuk dia buat production. So itu maksud input tetap Okey, apa beza pula dengan input berubah? Input berubah ni dia punya kuantiti dia berubah. Kuantiti faktor pengeluaran ataupun kuantiti input ni berubah. Sebab tu kita panggil input berubah. Okey, input berubah ni kuantiti faktor pengeluaran tu berubah. Kalau input berubah ni dia bergantung kepada tingkat output. Okey, macam input tetap ni dia tak bergantung kepada tingkat output kan, walaupun pengeluaran tu meningkat ke menurun ke, dia punya kuantiti faktor pengeluaran dia still sama. Tapi kalau input berubah ni dia bergantung kepada tingkat output. Contoh, kalau pengeluaran meningkat, dia akan tingkatkan lagi dia punya faktor pengeluaran. Okey, contoh apa tau? Okey, contoh faktor pengeluaran buruh. Okey, buruh ataupun bahan mentah. Contoh, kalau terdapat permintaan yang tinggi, so firma dia akan meningkatkan dia punya pengeluaran. Dia akan lebih banyak keluarkan, menghasilkan barang kan. So, bila pengeluaran tu meningkat, dia akan meningkatkan juga kuantiti input berubah tu. Okey, maksudnya bila dia nak hasilkan barang yang banyak, dia perlukan apa? Dia perlukan apa? Apa benda yang dia perlukan? Dia perlukan buruh ataupun tenaga pekerja untuk bantu proses-proses pengeluaran. Okey, mungkin pekerja dia tak cukup. Okey, pekerja dia tak cukup. Bila dia nak hasilkan lebih banyak lagi barang, dia perlukan lebih banyak lagi pekerja untuk bantu proses pengeluaran tersebut. Okey, so buruh tu kita boleh anggap juga sebagai input berubah. Okey, maksudnya kuantiti buruh ni dia boleh ubah. Kuantiti buruh ni dia boleh ubah. Macam tadi dia tak boleh ubah. Yang ni dia boleh berubah. Kalau tingkat output tu meningkat, pengeluaran tu meningkat, maka dia akan tingkatkan buruh. Okey, dia akan tingkatkan kuantiti buruh. Okey, kalau bahan mentah pula, okey, dia punya pengeluaran meningkat. Contoh pengeluaran meningkat, of course dia perlukan bahan mentah yang lebih banyak untuk dia produce barang dia, betul? Dia akan meningkatkan kuantiti bahan mentah ni bila tingkat output tu meningkat, bila pengeluaran tu meningkat. Okey, kalau menurun, kalau pengeluaran menurun. Okey, contoh macam COVID-19 ni, okey, kerajaan buat peraturan baru. Dia kata contoh masa PKP kan, 50% je pekerja dibenarkan bekerja, separuh je boleh bekerja kan. So bila dia kekurangan pekerja, pengeluaran pun berkurang lah. Okey, sebab pekerja tak ada untuk buat proses pengeluaran tu. Kalau kilang tu tutup, tak ada pengeluaran langsung, kosong kan. So dia punya kuantiti input, kuantiti faktor pengeluaran pun kosong lah. Contoh, tingkat output dia kosong kan, dia tak produce barang langsung. So buruh dia tak suruh datang kerja lah. Buat apa nak datang kerja? Kilang tak beroperasi, betul tak?
Okey, bahan mentah tumpun. Buat apa dia nak order? Sebab dia tak guna untuk proses pengeluaran. Tu contoh. Okey. So, input berubah ni dia digunakan dalam jangka masa pendek dan digunakan juga dalam jangka masa panjang. Okey, itu beza antara input tetap dan juga input berubah. Yang ketiga, apa yang terlibat dalam proses pengeluaran ialah output. Okey, output ni saya dah ceritakan sebelum ni. Output tu apa? Output tu kita boleh anggap juga sebagai barang akhir ataupun finished goods. Okey, ataupun dalam buku teks dia bagi tahu output ni ialah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. Output ni maksudnya keluaran. Okey, kita boleh anggap juga sebagai keluaran. Dan juga output ni dia ada dua jenis. Okey, dia terdiri daripada barang perantaraan dan juga barang akhir. Dia ada dua barang perantaraan dan juga barang akhir. Okey, apa itu barang perantaraan? Okey, saya bagi contoh Okey, katakanlah kan pengeluaran tu dia adalah satu proses, dia ubah daripada input kepada output kan. Contoh output ialah roti gardenia kan. Okey, so apa dia punya input? Apa barang first kali untuk buat roti ialah gandum. Okey, gandum. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak kenal pasti barang perantaraan dengan barang akhir? Okey, korang kena tahu barang perantaraan ni adalah barang yang sebelum barang akhir tu dihasilkan. Okey, contoh roti ni dia adalah barang akhir. Okey, barang akhir tu macam saya bagi tahu sebelum ni, barang akhir ataupun finished goods tu adalah barang yang terus sampai kepada pengguna. Kiranya pengguna macam kita ni, kita boleh ambil roti dan kita boleh terus makan, kita boleh terus guna. Okey, itu barang akhir. Okey, barang perantaraan ni adalah barang yang sebelum sampai kepada barang akhir. Kiranya sebelum nak jadi roti ni, apa barang yang dekat tengah-tengah ni? Sebelum roti dan selepas gandum. Sebelum terjadinya roti dan juga selepas terjadinya gandum. Apa barang kat tengah-tengah ni? Itulah dia barang perantaraan antara. Okey, contoh apa barang kat tengah-tengah ni ialah tepung gandum. Tepung gandum ni kita boleh anggap juga sebagai barang perantaraan ni lah. Selepas kita dah dapat gandum, kita proses dia jadi tepung gandum. Lepas tu dah jadi tepung gandum, barulah kita boleh proses dia jadi roti. Sebelum jadi roti ni dia adalah tepung gandum. Tepung gandum ni selepas gandum. Gitu. So ini adalah barang perantaraan. Itulah dua jenis output yang korang kena tahu. Barang akhir dan juga barang perantaraan. Okey? Contoh yang lain kalau ikut dalam buku teks, contoh dia bagi biskut. Biskut kan? So, nak jadikan biskut ni, apa barang first kali untuk jadikan biskut ni? Samalah diguna gandum juga. Biskut ni adalah barang akhir. Okey, barang akhir. Okey, so apa barang perantaraan? Sebelum nak jadikan di biskut ni, apa barang dia sebelum nak jadi biskut dan selepas diguna gandum? Ialah sama juga tepung gandum. Tepung gandum ni adalah barang perantaraan. Daripada tepung gandum itulah dia hasilkan biskut. Next, apa yang terlibat dalam proses pengeluaran ialah jangka masa pengeluaran. Okey, jangka masa pengeluaran ni dia terbahagi kepada dua, pendek dan panjang, iaitu jangka masa pendek pengeluaran dan jangka masa panjang pengeluaran. Okey, korang kena faham jangka masa pengeluaran ni dia bukan nak bagi tahu kita berapa lama barang tu nak dihasilkan. Bukan. Okey, dia bukan tentang berapa lama barang tu nak hasilkan ataupun mengikut bilangan tahun tertentu. Bukan. Dia mengenai keupayaan sesebuah firma tu untuk ubah dia punya input tetap. Berapa lama firma tu dia nak ubah kuantiti input tetap. Input tetap tu dia nak ubah kuantiti dia. Okey, korang kena tengok dia berkaitan dengan sini tau. Dia berkaitan dengan nombor 2 ni, input. Okey. Input ni saya dah bagi tahu, input tetap ni dia ada dekat dalam jangka masa mana? Jangka masa pendek ke jangka masa panjang? Okey, saya bagi tahu tadi yang input tetap tu dia ada dekat
Jangka masa pendek sahaja. Lepas tu input berubah dia ada dekat mana? Dia ada dekat dua-dua. Dekat jangka masa pendek ada, dekat jangka masa panjang pun ada input berubah. Dekat sini korang dah boleh faham dah. Kalau jangka masa pendek ni dia melibatkan dua input. Dia ada input tetap dan dia ada input berubah. Sebab tu kalau ikut dalam buku teks, dia bagi tahu maksud jangka masa pendek pengeluaran ialah suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran. Maksudnya dia nak bagi tahu dekat sini, input tetap tu kena ada, still ada dalam proses pengeluaran ni, okey? Tak kiralah berapa, lebih daripada 1, 2, 3, 5. Okey, at least dia kena ada satu. Dia kena ada dalam jangka masa pendek pengeluaran. Okey, kalau korang tengok contoh kan. Contoh dekat dalam buku teks jadual 4.1. Okey, jadual ni dia bagi tunjuk dalam proses pengeluaran dia ada kombinasi input tetap dan juga input berubah. Okey, so maksudnya itu menunjukkan dia berlaku dalam jangka masa pendek pengeluaran. Contoh dekat sini kan, dia nak menghasilkan pakaian. Okey, so dia nak menghasilkan pakaian, dia perlukan input tetap dan juga input berubah. Okey, input tetap tu contohnya mesin jahit dan juga input berubah tu ialah buruh. Okey, buruh ataupun pekerja. So input tetap ni kita tahu kuantiti dia tak berubah. Kuantiti faktor pengeluaran tu, kuantiti mesin jahit tu dia tak berubah. Kalau korang tengok daripada atas sampai ke bawah semua 6, 6, 6, 6, 6. Maksudnya dia hanya guna 6 mesin jahit sahaja walaupun dia punya input berubah tu meningkat. Okey, input berubah tu meningkatkan daripada tak ada orang sampai dia ambil 16 orang kerja dengan dia. Nampak? Dia punya buruh tu meningkat. Walaupun input berubah ni meningkat dan juga walaupun tingkat output dia meningkat. Tingkat output dia pun meningkat. Dia makin banyak hasilkan pakaian. Daripada dia tak hasilkan pakaian langsung sampailah dia hasilkan sampai 2,500 pakaian. Maksudnya walaupun tingkat output dia meningkat dan input berubah dia meningkat, tapi dia punya input tetap still tak ada apa-apa, tak berubah langsung, tak meningkat, tak menurun, sama saja. Okey, dia hanya gunakan 6 mesin jahit sahaja walaupun tingkat output dia berubah. Tingkat output dia meningkat. Dia takkan efek output. Okey, dia takkan efek tingkat output macam sebelum ni saya bagi tahulah. Okey, apa yang dia hanya boleh buat, apa yang dia boleh ubah adalah input berubah je lah. Okey, contoh. Okey, dia punya pengeluaran dia makin banyak, tingkat output dia meningkat, dia kena keluarkan lebih banyak pakaian kan. Dia punya mesin jahit, dia tak boleh tambah mesin jahit tau. Sebab macam saya bagi tahu sebelum ni, input tetap ni kebanyakannya syarikat-syarikat firma-firma yang baru nak mula beroperasi, baru nak buka kan, dia akan banyak gunakan input tetap ni. Dia ada 6 mesin jahit saja. Dia tak ada duit untuk tambah, untuk beli lagi mesin jahit. Walaupun dia makin banyak keluarkan pakaian, makin banyak dia nak hasil pakaian, sepatutnya dia perlukan mesin jahit yang lebih lah. Tapi dia tak boleh sebab dia kekurangan modal. Okay, dia tak ada duit nak beli mesin jahit. So nak tak nak, walaupun tingkat output dia berubah, walaupun dia punya pengeluaran tu meningkat, tapi dia still kena gunakan 6 mesin jahit itu. Nak tak nak, okey, kena guna juga 6 mesin jahit tu. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat untuk bantu proses pengeluaran tu? Okey, dia nak tingkatkan pengeluaran. Apa yang dia boleh buat adalah input berubah. Dia tak boleh ubah kuantiti input tetap ni. Kuantiti input tetap ni sama je. Kalau dia ada 6 mesin jahit, dia just guna 6 mesin jahit lah. Dia takkan ubah. Okey, tapi yang dia boleh ubah adalah kuantiti input berubah. Di mana dia gunakan buruh kan. So dia boleh upah lagi ramai pekerja. Dia boleh upah lagi ramai buruh untuk bantu dia punya proses pengeluaran. Untuk bantu dia punya pengeluaran. Okey, kalau korang tengok dekat jadual ni, dia kata kalau dia tak produce pakaian langsung, okey, kosong. Okey, contoh macam saya bagi tahu sebelum ni lah, PKP kan. Kerajaan tak bagi buka, semua kilang dekat Malaysia ni semua tutup. So, contoh kalau macam kilang pakaian kan, so dia tak dapat nak produce pakaian. Bila dia tak produce pakaian, buat apa dia nak panggil buruh pekerja untuk datang bekerja? Tapi dia punya mesin dia, 6 buah mesin tu still ada kat situ, tak berubah. Bila output pakaian tu kosong, maka dia punya buruh pun
kuantiti buruh pun kosong. Memang dia tak panggil pekerja datang lah. Memang tak ada pekerja datang langsung lah sebab kilang tu tutup. Lepas tu dah habis PKP, kerajaan bagi buka kilang. Bila dia buka je kilang, dia terus produce 500 pakaian. Okay, dia tingkatkan dia punya output. Okay, 500 pakaian, and then dia suruhlah pekerja tu datang dalam 6 orang. Dia daripada tak ada pekerja langsung, dia suruh datang 6 orang dulu. Nampak tak? Okey, dia punya tingkat output meningkat dan juga input berubah pun meningkat. Walaupun dia punya tingkat output tu meningkat kepada 500, lepas tu dia suruh orang datang bekerja sebanyak 6 orang, tapi dia punya mesin jahit tu dia still guna 6 mesin jahit tu juga. Dia tak ubah mesin jahit tu. Okey, kuantiti mesin jahit tu tak berubah. Lepas tu dia tambah lagi pengeluaran. Okey, dia tingkatkan output dia kepada 1000 helai pakaian. And then dia pun tambahlah lagi pekerja. Dia nak lagi tingkatkan dia pengeluaran kan. So dia boleh tambahkan lagi pekerja. Daripada 6 orang dia tambah jadi 10 orang. Tapi dia punya mesin still sama. 6 mesin juga. Walaupun pengeluaran tu bertambah dan walaupun pekerja dia juga bertambah. Lepas tu yang last sekali, output dia jadi 2500, makin banyak, makin meningkat. And dia perlukan bekerja lebih ramai, sebanyak 16 orang. Walaupun pekerja dia bertambah ramai dan walaupun dia kena tingkatkan pengeluaran dia, mesin dia still juga 6. Dia tak berubah pun, tak jadi 7, tak jadi 8, tak jadi 5. Still macam tu, 6 juga. Okey, itu maksud dia. Kiranya jadual ni dia menggambarkan jangka masa pendek pengeluaran. Kombinasi input tetap dan input berubah ni dia berlaku dalam jangka masa pendek pengeluaran sahaja. Okey, biasanya macam syarikat-syarikat ni ataupun firma-firma ni, kalau dia dah ada modal, terus dia akan ubah dia punya kuantiti input. Selalunya untuk syarikat, untuk firma-firma yang baru ni, dia gunakan input tetap dan input berubah ni dalam masa yang singkat tau. Maksudnya dia tak lama. Bila dia dah dapat untung, dia rasa dia dah mampu untuk beli mesin baru, so dia akan beli mesin baru. So bila dia beli mesin baru tu maksudnya dia ubah kuantiti input tetap. Okey, kiranya input tetap dia ubah kepada input berubah. Kalau input berubah ni maksudnya kuantiti dia boleh diubahkan. Contoh macam sebelum ni dia hanya guna 6 mesin jahit. Okey, lepas tu dia dapat banyak order, apa semua, pengeluaran banyak, dia dapat untung yang banyak, so dia mampu untuk beli mesin yang baru. So bila dia beli mesin, dia dah mampu untuk ubah dia punya input tetap. Okey, dia boleh beli mesin yang baru ataupun dia boleh buka kilang yang baru, cawangan baru. So dia beralih kepada jangka masa panjang. Kalau jangka masa panjang ni dia lebih kepada input berubah. Kalau macam jangka masa pendek pengeluaran tu, table dia ada 3 kan. Tapi kalau macam jangka masa panjang ni, table dia ada 2 je. Kalau macam jangka masa pengeluaran ni, dia terdiri daripada output dan juga input berubah. Okey, input berubah ni, dia tak kira lah macam tadi ni, dia output, input berubah dengan input tetap. Kalau yang ni output dengan input berubah saja. Tapi input berubah tu maybe lah ada mesin, ada buruh, ada bahan mentah. So contohlah kalau output dia tu 1000. Kalau output dia 1000, dia pakai 6 buah mesin, and then dia punya buruh dia perlukan dalam 16 orang contoh. Lepas tu bila output tu meningkat jadi 5000, okay, dia perlukan buruh dengan lebih ramai, so dia ubahlah, dia tingkatkan jadi contohlah 20 orang pekerja kan dia pakai kan. And dia takkanlah dia nak guna mesin yang sama. Kalau dia nak tingkatkan lagi pengeluaran, dia kena tambah lagi mesin, maybe dia pakai 7 macam tu. Nampak tak, dia punya input ni dia dah boleh ubah. Input tetap dia ni dah boleh ubah. So bila dia dah boleh ubah input tetap dia, dia akan beralih ke jangka masa panjang pengeluaran. Okey. Kalau jangka masa pendek pengeluaran ni dalam bahasa Inggeris kita panggil short term production. Kalau jangka masa panjang pengeluaran ni kita panggil long run production. Kalau jangka masa pendek ni dia tak dapat nak sesuaikan dengan pengeluaran. Contoh kalau pengeluaran tu meningkatkan, sepatutnya kalau pengeluaran tu meningkat, dia kena lagi banyak kalau mesin. Kalau pekerja ramai, takkan dia nak gunakan mesin yang sikit. Mestilah mesin tu pun kena cukup lah dengan pekerja dia kan. So dia tak dapat nak sesuaikan dengan
tingkat output tu dengan pengeluaran tu. Faham tak? Okey, kalau itu dalam jangka masa pendek. Dan dia tak dapat nak ubah kapasiti pengeluaran. Okey, contoh, dia ada 6 buah mesin sahaja. 6 buah mesin tu walaupun dia tingkatkan dia punya buruh kan, dia panggil lebih banyak pekerja datang, pekerja tu buat overtime lah, lepas tu dia buat shift lah, lagi banyak pekerja kan. Walaupun dia ambil pekerja dengan lebih banyak lagi, tapi kalau mesin tu ada 6 je, berapa je dia akan capai satu tahap yang maksimum tau. Berapa maksimum yang dia boleh hasilkan? Katakanlah paling banyak pekerja dia boleh ambil 100 orang pekerja. 100 orang pekerja. 100 orang pekerja tu paling maksimum lah dia boleh ambil dengan 6 buah mesin tu. So dengan 6 buah mesin tu, maksimum yang dia boleh pergi, yang dia boleh hasilkan pakaian maybe dalam 10,000 pakaian. Itu maksimum. Walaupun dia panggil banyak orang bekerja, tapi dia punya mesin itu ada 6 tu je. So dia tak dapat nak besarkan lagi dia punya kapasiti pengeluaran tu. Okey, dia punya pengeluaran tu terhad, maksimum dia boleh pergi sampai 10,000 je. Dia tak boleh pergi sampai 20,000 pakaian, 30,000 pakaian, tak boleh. Sebab mesin dia ada tu je. Walaupun pekerja dia ramai, pekerja dia tak cukup nak guna mesin tu. Kalau jangka masa panjang ni dia lain. Dalam jangka masa panjang ni, selalunya firma dia dah ada untung. Dia dah ada untung yang lebih, so dia boleh beli mesin yang lebih. Contoh kalau pengeluaran tu makin banyak, okey, yes, dia akan tingkatkan dia punya buruh, okey, kuantiti buruh tu akan ditingkatkan. Dia akan panggil lagi ramai pekerja. Daripada pekerja full time dia tambah pekerja part time. Lepas tu dia suruh pekerja dia buat overtime. Okey, boleh. Dia akan tingkatkan dia punya buruh. Dalam masa yang sama dia nak capai kapasiti yang lebih besar, dia nak buat lagi banyak pengeluaran. Dia tak nak maksimum sampai 10,000 je, dia tambah lagi mesin. Okay, tak cukup mesin, dia tambah lagi. Daripada 6 mesin dia tambah lagi jadi 8 mesin ke 10 mesin. So dia boleh ubah kapasiti pengeluaran tu. Okay, dia boleh ubah kapasiti pengeluaran tu mengikut kehendak pasaran. Okay, Contoh macam tadi kan, jangka masa pendek pengeluaran ni, contohlah walaupun dia dapat permintaan yang tinggi. Katakanlah permintaan terhadap pakaian tu dalam 50,000 contoh. Tapi dengan mesin yang dia ada, dengan 6 buah mesin yang dia ada tu, 6 buah mesin saja, walaupun dia tingkatkan kuantiti buruh, kuantiti bahan mentah, maksimum yang dia boleh pergi, yang dia boleh keluarkan dalam 10,000 helai sahaja. Tapi permintaan kehendak pasaran dalam 50,000. Dia tak boleh capai kapasiti pengeluaran tu. Dia tak boleh ubah kapasiti pengeluaran tu. Faham tak? Tapi kalau dia dah boleh ubah kuantiti input tetap tu, dia dah boleh tambah mesin lagi banyak. So dia boleh beralih ke jangka masa panjang. Okay? Kalau misal kata macam tadi saya bagi tahu kan, kehendak pasaran dia dapat permintaan dalam 50,000 pakaian. So dia boleh tambah lagi mesin yang baru. Dia boleh tambah lagi mesin untuk capai 50,000 pengeluaran tu. Macam tadi dia boleh keluarkan 10,000 je. Tapi bila dia dah mampu untuk beli mesin yang baru, so dia boleh keluarkan sampai 50,000 pakaian. Macam tu, okey. Kalau korang tengok dekat dalam buku teks kan, maksud jangka masa panjang pengeluaran tu ialah satu tempoh apabila semua input digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Maksudnya dia guna semua input berubah. Dia dah tukar kuantiti input tetap tu, dia dah ubah kepada input berubah. Okey, input tetap dia dah ubah kepada input berubah. Faham tak? Dia dah tukar. Okey, kuantiti input tetap dia dah berubah. So dia tukar kepada input berubah. Semua adalah input berubah. Dia boleh ubah-ubah. Input tetap tu contohnya mesin. Okey, dia dah boleh ubah kuantiti input tetap. Kalau sebelum ni dia guna 6 buah mesin, sekarang ni dia boleh pakai dalam 7, 8, 9, 10 mesin. Okey, dia dah boleh ubah kuantiti input tetap tu. So mesin tu dia jadi input berubah. Contoh faktor pengeluaran ataupun input yang lain, input tetap yang lain, contohnya macam bangunan kilang. Katakanlah kilang yang dia ada tu, dia dah tak cukup untuk menampung. Kiranya buruh dah terlampau ramai, lepas tu mesin dah terlampau banyak, tak cukup space.
Tak cukup space. So dia nak space yang lebih, dia ada modal yang lebih, so dia buat lagi satu kilang. Dia sewa lagi satu bangunan kilang contohnya. Okay. So bila dia dah boleh ubah kuantiti input berubah tu daripada satu kilang, dia dah ada 2 kilang contoh. Dia ubah input tetap tu kepada input berubah. Kuantiti input tetap tu berubah kan. So bila dia dah boleh ubah kuantiti input tetap tu, dia boleh beralih kepada jangka masa panjang pengeluaran. Dalam jangka masa panjang pengeluaran tu, dia dapat meningkatkan produktiviti, di mana dia dapat meningkatkan skala pengeluaran. Dia boleh buat pengeluaran secara besar-besaran. Lepas tu dia dapat gunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih, dan juga dia berupaya untuk menambah modal dalam perniagaan tersebut. Sebab itulah produktiviti tu dapat ditingkatkan. Okay?